A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dan juga selamat menonton kami di dalam episod ini yang mana kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Program bulan Rabiul Awal Anjuran Pergas yang mana kita nak menyambung episod yang keempat berkenaan dengan burdah, berkenaan dengan kasidah burdah ataupun boleh katakan maulid, yang kita nak membincangkan sambungan daripada episod berkenaan dengan burdah yang telah kita bincangkan sebelum ini. Bersama dengan saya iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mokhtar bin Habib Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Jadi sebelum saya lanjutkan, mungkin para penonton yang menonton di YouTube channel Pergas TV dan juga yang mendengar di saluran radio Pergas di udara, harap kita dapat sama-sama mendengar dan juga mendapatkan manfaat daripada apa yang akan dibincangkan pada hari ini, insya-Allah. Sebagai mengulang kaji episod-episod yang telah lalu, seperti mana kita membincangkan tentang syair berkenaan dengan bagaimana ketika pada zaman jahiliah Arab mereka suka bersyair dan sebagainya. Kemudian juga kita membincangkan tentang latar belakang Imam Busiri berkenaan dengan burdah, dan juga kita ingin tahu apakah fadilat apabila kita membaca burdah di kalangan para ulama dan sebagainya. Itu semua telah dikupaskan, telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mokhtar bin Habib Muhammad. Jadi insya-Allah pada kali ini Ustaz, kita nak bincangkan selanjutnya, yang mana sebelum ni pun kita dah masuk pada fasal fasal burdah yang mana berkenaan dengan cinta, kemudian Ustaz berkenaan dengan nafsu, kemudian juga dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Sekarang ni kita nak masuk dalam episod yang ketiga. Boleh kita nak menyentuh selanjutnya. Antara yang poin mungkin akan dibincangkan pada episod kali ini adalah berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga mukjizat Nabi Muhammad SAW dan juga mukjizat yang teragung. Apakah itu? InsyaAllah Ustaz Mokhtar akan berkongsikan. Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Ustaz, selanjutnya fasal kita bincangkan ni Ustaz. Apa yang boleh Ustaz kongsikan untuk episod kali ini, insyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma tibata. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya macam handsome sikit Ya, memang kita sekarang ni nak masuk fasa selanjutnya Ustaz. Jadi kita kena semangat dan handsome supaya kita lebih ada kecintaan terlahir, insya-Allah. Silakan Ustaz. Berkenaan baik, yang mana kita mengetahui episod pertama yang kedua kita dah membicarakan mengenai asal usul burdah dan manfaat burdah, dan juga mengenai fasal pertama, kedua, ketiga. Yang mana fasal yang keempat ini ada mempunyai keistimewaannya yang besar, yang mana tanpa membicarakannya, tanpa adanya perkara ini, maka tidak wujud pun kita di atas muka bumi ini, dan tidak wujud pun dunia ini, iaitu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu manusia yang paling agung, yang paling istimewa, yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat kelahiran beliau sudah tentu terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang berlaku pada hari itu, yang mana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal Qubailul Fajr, iaitu sebelum subuh. Maka oleh itu para ulama mengatakan siapa yang bangun pada malam itu 12 Rabiul Awal Qubailul Fajr sebelum subuh, berdoa kepada Allah, maka doanya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kerana saat itu adalah saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Imam Al-Busiri menerangkan satu fasal
dan menerangkan mengenai apakah perkara-perkara yang terjadi, iaitu ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sedikitlah berkongsi apa yang ada di dalam fasal yang keempat, iaitu beliau memulakan dengan mengatakan abana mauliduhu anti bi unsurihi. Abana mauliduhu, abana tu maknanya kasyafa, iaitu telah terungkap kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu maulid. Maulid tu maknanya kelahiran Nabi. Jadi bulan Rabiul Awal yang kita sambut ini adalah sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah satu kemestian kita ini mesti gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita gembira dengan kelahiran kita gembira dalam birthday kita, maka apa lagi birthday-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka ulama pada hari ini, bulan ini, maka mereka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah dengan membaca sirah Nabi, membaca qasidah burda, membaca syair, membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Imam Al-Busiri beliau mengatakan abana mauliduhu kasyafa mauliduhu, iaitu terungkap pada hari yang beliau lahir anti bi unsurihi, iaitu beliau ini keluarganya itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha, laisa fina sifah kulluna nikah min Adam ilaina. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha, laisa fina sifah, iaitu maknanya kalau kita lihat daripada ayah, ibu Rasulullah, datuk Rasulullah, moyang Rasulullah sampai Adnan, sampai Nabi Adam AS, tidak ada satu pun yang melakukan sifah. Sifah itu melakukan perzinahan. Semuanya dengan melakukan pernikahan, menunjukkan kesuciannya, iaitu kesuciannya keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada ayahnya, datuknya, semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Aminah binti Abdul Wahab. Maka itu yang maksudnya abana mauliduhu anti bi unsurihi, iaitu tib tu cantiknya, baiknya, unsurihi asalnya, anti bi unsuri asalnya Rasulullah SAW itu semuanya, bapanya, datuknya, semuanya orang-orang besar, orang-orang yang baik, orang-orang yang mempunyai jiwa yang besar, mempunyai hati yang bersih dan tidak melakukan perzinahan. Maka ini satu pujian bagi Nabi Muhammad SAW. Ya tiba muftatahin, ya tiba mubtadain minhum mukhtatami, iaitu maknanya iaitu betapa baiknya permulaannya dan betapa baiknya pengakhirannya daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Busiri beliau terus mengatakan mengenai beberapa kejadian. Beliau mengatakan yaumun tafarrasa fihi, yauma tafarrasa fihi al-fursu annahum, iaitu yaumun di sini maknanya hari kelahiran Nabi. Tafarrasa fihi al-fursu, iaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Parsi pada ketika itu, mereka mengetahui bahawasanya mereka akan mengalami, ditimpa banyak musibah dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kasyamli ashabi Kisra qad unziru bi hululil bu'si wan niqami, mereka sudah diberitahu bahawasanya mereka akan menimpa kesusahan dan juga iwanu Kisra. Kata Imam Busiri wabata iwanu Kisra, dan juga iaitu tembok-tembok Kisra itu semuanya jatuh dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasyamli ashabi Kisra ghaira multaimi, seperti mana iaitu arminya, tentera Kisra pun bertaburan, iaitu lari ke mana-mana, mereka tidak boleh bersatu. Masya-Allah, dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan syaitan pun lari, sehingga kan orang-orang Majusi yang menyembah api pun apinya padam, dan satu dunia itu diterangi dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi lahir, iaitu Nabi sudah dikhitan, Nabi sudah menggunakan celak,
Jadi mata Rasulullah walaupun tak gunakan celak, tetapi sudah kelihatan seperti ada celak di bawah mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam kelahiran Rasulullah SAW, Nabi SAW dalam keadaan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini antara perkara-perkara yang istimewa, yang besar, yang luar biasa, yang berlaku pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kita lihat di dalam qasidah tu Burdah, iaitu dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Busiri khususkan satu topik itu, iaitu membahaskan, iaitu menceritakan mengenai sedikit sebanyak apa yang berlaku pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Imam Busiri, kalau kita lihat, beliau pergi ke topik yang kelima, iaitu fasal yang kelima, iaitu mengenai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui mukjizat Nabi begitu banyak sekali. Dan kita lihat setiap Nabi mempunyai mukjizat tersendiri. Dan kita lihat seperti Nabi Allah Musa AS, mukjizatnya seperti tongkatnya menjadi ular. Kerana pada zaman itu mempunyai banyak ahli sihir. Punya ahli sihir. Jadi maka oleh itu untuk melawan orang-orang sihir Fir'aunnya, dan itu mukjizat Nabi Musa AS. Nabi Isa AS, iaitu mukjizatnya adalah menyembuh yang buta sembuh, kemudian yang mati boleh dihidupkan. Kerana pada zaman itu, iaitu manusia ini pandai dalam bab perubatan. Maka Nabi Isa AS, iaitu mukjizatnya la ilaha illallah, mukjizatnya itu adalah dalam perkara-perkara seperti ini. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mukjizat para anbiya diambil daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat di dalam fasal yang, kalau kita rewind sikit, dalam fasal yang ketiga, Imam Busiri mengatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Semua para nabi mengambil secedok daripada ilmu lautan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu lautan, dan para anbiya ambil secedok dia, sedikit saja daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia, sangat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Kerana kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau ada menyebutkan seperti di dalam mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti wa ma hawal ghar min khairin wa min karamin, mengenai kisah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, iaitu ketika mereka berada di Gua Thur, yang kita mengetahui hijrahnya Nabi SAW di dalam Gua Thur. Maka Imam Busiri kata wa ma hawal ghar min khairin wa min karamin. Jadi khairin itu pulang kepada Nabi Muhammad SAW. Khairin, ketika iaitu di dalam gua itu ada yang di dalam gua itu daripada khairin. Khairin itu orang yang paling baik, Rasulullah. Wa min karamin, karamin balik kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, iaitu karam itu maknanya generous, murah hati. Wa kullu tarfin minal kuffari anhu amin. Sedangkan ketiga itu dalam gua Thur itu, tinggal orang kafir tundukkan kepalanya di bawah. Terus mereka akan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tetapi dibutakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasidku fil ghar wasiddiku lam yarima. Sidku itu balik kepada Nabi, Siddiq balik kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi diraimkan. Imam Busiri tak kata wan nabi fil ghar wasiddiq lam yarima. Rasulullah, Imam Busiri mengatakan fasidku fil ghar wasiddiqu lam yarima. Kan sedap kan? Siddiq tu Nabi itu kan benar. Siddiq Abu Bakar Siddiq. Jadi begitu. Jadi bahasa dia tu luar biasa. Fasidku fil ghar wasiddiqu lam yarima. Kedua-duanya yang berada di dalam gua, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Mereka mengatakan tak ada orang kat dalam gua itu, sedangkan Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam. Zannul hamam wa zannul ankabut. Mereka ingat ada burung merpati di situ, ada spider web, maka mustahil ada orang di dalam gua itu.
khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Masya-Allah, luar biasa kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka Imam Busiri mengatakan wiqayatullah aghnat an mudha'afatin. Maka ini pelajarannya. Beliau mengatakan wiqayatullah, maka ketahuilah pemeliharaan Allah itu yang paling kuat sekali. Jadi kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, mahabbah pada Allah, mahabbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jujur, dengan sidq, dengan sedik, maka oleh itu wiqayatullah, iaitu hifzullah, pemeliharaan Allah itu yang paling kuat. Mana-mana musuh pun cuba nak jatuhkan kita, sama ada jin ataupun manusia, yang penting kita takwa kepada Allah, kuatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa doa yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik, yang paling agung, yang paling baik akhlaknya. Tetap ada juga orang-orang yang tak senang dengan Nabi. Betul. Ini kisah ini, mereka nak cari Nabi, nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak balas balik. Nabi tak balas balik, Nabi tak lawan balik. Sedangkan kalau Nabi lawan balik, pasti mereka dibunuh. Terbunuh. Tidak ada orang yang dapat lawan Rasulullah SAW. Kekuatan Nabi Muhammad SAW luar biasa. Tetapi Rasulullah SAW sandarkan dirinya kepada Allah. Nabi ajarkan kita, iaitu balaslah keburukan dengan kebaikan. Allahu Akbar. Kalau pada zaman hari ini, kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat dengan orang. Itu paling minimum lah. Kalau kita tak boleh buat baik dengan orang tu, jangan zalim dia, jangan buat jahat dengan dia. Kalau Nabi SAW, orang buat jahat dengan Nabi, Nabi buat baik dengan Nabi. Nabi buat baik dengan orang itu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka itu antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Ustaz Yusof nak tambah-tambahkan sedikit sebelum kita masuk fasal yang ke-6 insya-Allah. Ya, insya-Allah. Cuma mungkin kita boleh sentuh sedikit apa yang Ustaz kongsikan tadi dalam episod ni, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga tentang keturunan terpelihara. Itu saya terpanggil juga, masya-Allah. Bermakna Allah Taala telah mengaturkan silsilah Nabi yang mulia. Itulah maksudnya bulan kelahiran Nabi, bagaimana keadaan dilahirkan Nabi Muhammad, keadaan ada yang berubah seperti api yang menyala, ini tidak pernah terpadam, tiba-tiba terpadam suatu hari itu. Dan juga kita lihat mukjizat, antara mukjizat Nabi yang sampai ke hari ini kita ada, Ustaz, Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Tapi dipilih Al-Quran tu berada di tangan Nabi Muhammad sampai kepada kita pada hari ini, alhamdulillah. Dan juga itu pun tercatat dalam Burdah, masya-Allah. Dan ini sebagai satu pendedahan kepada semua yang mendengar maupun yang melihat kita di YouTube, Ustaz ni. Itu pergas, satu anjuran yang baik, dan juga boleh kita tambahkan lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan juga kita pun mengagungkan Al-Quran kalamullah yang telah diwahyukan Nabi, yang tidak boleh membaca dan menulis ketika Al-Quran diturunkan, Ustaz. Dan juga bagaimana dia punya perjalanan, dan juga bagaimana dia punya intipati Al-Quran dan juga hadis yang dapat kita pelajari, dan sampaikan kita boleh menghayati melalui Burdah yang mana kita ambil daripada Imam Busiri, Ustaz. Jadi kalau kita lihat mukjizat yang paling besar mukjizat besar yang paling agung Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Betul. Al-Quranul Karim. Jadi dalam Imam Al-Busiri ni orang alim. Orang alim, bukannya bererti dia mengungkap syair, dia mengetepikan Quran, tidak. Quran yang paling mulia. Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati tilawatul Quran, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dalam solat mesti baca Quran. Betul. Dalam solat baca syair tak sah. Mesti baca Quran. Al-Quran. Setiap ibadah yang kita lakukan ada waktu-waktu yang tertentu. Jadi oleh itu dalam qiyamul lail, dalam waktu tahajud, kita membaca Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, waratilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Jadi oleh itu Al-Imam Al-Busiri beliau khususkan satu fasal mengenai keagungan Al-Quranul Karim. Masya-Allah. Supaya apabila sesiapa membaca bait ini, iaitu menambah lagi mahabbah dia dengan Quran. Mahabbah dengan Nabi Muhammad SAW tak boleh separate dengan mahabbah dengan Quran. Apabila kita tambah cinta kita dengan Nabi, automatically kita akan tambah cinta kita dengan Quran. Kerana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran kepada Rasulullah SAW. Betul. Jadi oleh itu tak boleh diseparatekan.
Kalau seseorang bingung, ini kenapa ni baca syair tak baca Quran sebagainya? Tidak, bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi oleh itu di dalam fasal ini beliau ada menyebutkan banyak mengenai keutamaan ayat Al-Quran, seperti beliau mengatakan iaitu qarrat biha ainu qariha. Orang yang membaca Quran itu sejuk mata dia. Sejuk mata dia. Hatta guru kami mengatakan kalau kamu nak mata kamu itu tajam, baca Quran daripada mushaf. Mata kita kalau lihat ayat Quran itu, dia tajamkan mata kita. Masya-Allah. Melihat mushaf ni baca. Walaupun kita hafal, kita boleh baca tanpa lihat mushaf, tapi ayat Al-Quran sejuk mata kita. Insya-Allah. Sejuk mata kita. Nikmat melihat ayat-ayat Al-Quran kerana ini adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diturun kepada siapa? Kepada kekasih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad kita tak kenal Quran. Jadi oleh itu kita mengagungkan Quran, memuji Quran, membaca Quran. Pada masa yang sama jangan lupa Quran tu diturunkan kepada siapa? Kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Busiri mengatakan qarrat biha ainu qariha. Sejuk mata orang yang membaca itu. Sejuk mata. Faqultu lahu laqad zafirta bihablillahi fa'tasim. Maka aku berkata kepada dia, orang yang membaca Quran itu dia telah pegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Maka peganglah kepada tali Allah. Fa'tasim, jangan lepaskan. Al-Quran tu tak boleh dilepaskan. Al-Quran tu harus menjadi teman kita. Jadi di dalam burda ini bukan membaca syair tanpa memahami maknanya, tetapi apabila kita faham maknanya, kita dapat tambah banyak ilmu sebenarnya. Ilmu yang manfaat, sangat-sangat manfaat. Masya-Allah. Maka itu beliau mengatakan lagi atfa'ta harra laza min wirdiha syabimi. Sebelum tu intatlu khifatan min harri nari laza, kata Imam Busiri, jikalau kamu baca Quran kerana kamu takut akan api neraka Allah, kita baca Quran takut akan api neraka Allah, maka disuruh apabila kita baca Quran, ada ayat-ayat api neraka, berhenti, rasa takut pada Allah, doa Allahumma ajirna minan nar, amin, selamatkan kami, keluarga kami, umat Nabi SAW daripada api neraka. Maka seperti kita baca dalam solat Jumaat, baca surah Al-Ghashiyah, apa tu, illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Lepas tu kita stop, Allahumma ajirna minan nar. Maka disunatkan kita gitu, Rasulullah ajar kita kalau baca Quran, ayat-ayat syurga berhenti, doa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam ahli syurga. Amin. Ayat-ayat neraka berhenti supaya kita ni jauh daripada neraka, dan nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat rahmat Allah berhenti, kita doa supaya Allah memasukkan kita dalam rahmat Allah. Kisah-kisah mengenai Allah turunkan musibah balak kepada kaum-kaum nabi-nabi yang tidak beriman pada Allah berhenti, ambil pelajaran daripada itu. Maka beliau mengatakan intatluha khifatan min harri nari laza, jikalau kamu baca dan kamu takut dengan api neraka Allah, apabila kamu baca Quran itu atfa'ta harral laza, maka kamu telah padamkan apinya neraka laza itu. Min wirdiha asyabimi, dengan air yang sejuk. Maka Quran tu macam air yang sejuk. Air yang sejuk untuk hati kita. Kalau dah haus, minum air sejuk kan sedap. Betul tak? Masya-Allah. Air splash pun jadilah. Dah haus, minum air bandung ke, air sirap ke, kan baru sedap sikit kan. Maka Al-Quran pun Al-Ghari seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, satu lagi boleh, ada waktu kan sikit. Boleh silakan Ustaz. Ka'annal haud tabyadul wujuhu bihi. Al-Quran itu seperti telaga yang memutihkan wajah orang-orang bermaksiat pada Allah. Jadi muka dia kotor dengan dosa, kotor dengan abu-abu dosa dan sebagainya, hati dia kotor dengan dosa, maka Al-Quran itu seperti haud tabyadul wujuhu bihi. Masya-Allah. Dia memutihkan wajah orang yang membaca, minal usa, daripada orang-orang yang dosa. Orang yang berdosa membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah bersihkan dia daripada segala dosa. Waqad ja'uhu kal humami. Apabila mereka datang, wajah mereka hitam seperti arang dengan banyak dosa, mereka baca Quran,
maka diputihkan wajah mereka. Ni antara bait-bait, antara syair-syair yang diungkap oleh Imam Busiri di dalam Qasidatul Burdah. Masya-Allah. Itu mengenai kelebihannya Al-Quran Al-Karim. Masya-Allah. Saya tertarik dengan apa yang terkandung dalam Qasidah Burdah Imam Busiri berkenaan dengan Al-Quran. Dia memutihkan. Bermakna satu anjuran daripada Imam Busiri untuk membaca Al-Quran. Dia bukan saja tentang maulid dan juga bukan saja, tapi juga memuji dan juga mengetengahkan mukjizat, menerangkan Al-Quran. Jadi satu anjuran yang baik. Itu sebagai satu juga tidak mengetepikan mukjizat, tidak mengetepikan Al-Quran, malahan dianjurkan. Itu dalam fasal yang mana yang saya kongsikan tadi, insya-Allah. Masya-Allah, kita sebenarnya ada lagi beberapa episod yang kita nak kongsikan. Sebab ini saja dah mengambil masa yang padat dan juga mampat dengan apa yang Ustaz kongsikan berkenaan dengan 3 perkara yang telah Ustaz kongsikan tadi, berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam fasal tadi, dan juga mukjizat Nabi Muhammad. Setiap Nabi yang Ustaz terangkan tadi, Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Sulaiman dengan, kalau kita boleh berbicara dengan binatang ataupun dengan makhluk yang lain seperti jin dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya Al-Quran yang telah diterangkan dalam fasal yang telah diterangkan tadi oleh Ustaz, berkenaan dengan kelebihan putih matanya ataupun sejuk hati dan sebagainya. Ini tentang kelebihan mukjizat. Jadi kalau boleh, bagi mereka yang mendengar ataupun melihat video ini, kita boleh mulakan membaca Al-Quran, insya-Allah. Dia bukan saja Ustaz untuk memberikan ketenangan hati, tapi juga membentengi diri kita daripada bisikan syaitan, gangguan-gangguan yang tidak elok itu, dengan kita mengungkap kalimah-kalimah yang thayyib di dalam Quran, dan juga situ yang mana kita boleh dapatkan manfaat, insya-Allah. Jadi kita berhenti untuk episod kali ini Ustaz, sebab kita nak sambung. Kalau tidak ada aral melintang, jangan ke mana-mana ataupun terus ikuti episod yang akan datang nanti, insya-Allah. Saya dan juga Ustaz yang berbagai Al-Fadil, Ustaz Muhammad Mukhtar bin Habib Muhammad, mudah-mudahan dengan saya juga pada episod yang akan datang, insya-Allah. Dan juga harap anda semua bolehlah ikuti subscribe YouTube channel Pergas TV, dan juga sentiasa mendengar Radio Pergas yang mana dibawakan berbagai acara ataupun program yang baik, yang manfaat pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hingga jumpa lagi, hingga kita ketemu lagi pada episod yang akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.